Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan perkongsian hadis kitab Riyadhus Salihin pada siri yang ketiga bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap moga-moga seperti mana yang Imam Nawawi telah nukilkan di dalam mukaddimah kitabnya yang kita telah baca, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan pembacaan kitab ini setiap daripada kita menjadi hamba-Nya, adanya sifat hamba. Setiap daripada kita boleh dengan ilmu yang ada, riwayat yang ada pada kitab ini boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga boleh mengetahui tentang tujuan dunia diciptakan. Itulah kehendak dan juga tujuan Imam An-Nawawi telah menulis kitab Riyadhus Salihin, yang mana terjemahannya adalah taman-taman orang salih. Lalu kita berada pada riwayat yang pertama pada bab yang kita telah mula baca semalam. Bab yang pertama, babun fil ikhlas, pada riwayat yang menceritakan tentang ikhlas wa ihdarin niyah, dan pentingnya untuk menghadirkan niat fi jami'i, pada setiap, pada segala al-a'mal, perbuatan, wal aqwal, ucapan, wal ahwal, dan keadaan, al-barizah wal khafiyah, sama ada yang nyata ataupun sama ada yang tersembunyi. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak ramai yang bersama. Ada Kak Aminah Hitam, Khadijah Kamisan, Faradillah, Bazid Aziz, Rodita binti Uthman, Muhammad Badrul Syam, Wan Rohaiza, Kak Serina, Princess Tengku Abdullah, kemudian Kak Kati Khairuddin, Wan Rohaiza, Muhammad Badrul Syam, Zuraida Siddiq, Wan Muhammad Aswad, Fatimah Ja'far, Zimah Don, dan juga Syamsiah Saleh. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Kepada yang mana ingin untuk ada buku terjemahan yang sama, kita telah tinggalkan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu mungkin ada yang kali pertama join, maka saya telah tinggalkan kopi daripada PDF kopinya di Telegram Kuliah Umar Aziz. Dan kebanyakan daripada kita menggunakan kopi tersebut, kecuali yang memang dah ada kitab Riyadhus Salihin sebelum daripada ini. Lalu boleh pergi ke Telegram Kuliah Umar Aziz, dan saya nak minta tolong sahabat-sahabat untuk buat dua perkara. Yang pertama, maklumkan bagaimana suara saya, apa internet saya, adakah jelas suara saya. Dan yang keduanya adalah mohon maklumkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, mohon maklumkan adakah video saya jelas ataupun tidak. Dan juga maklumkan nanti jika ada yang baru join, tanya kitab macam mana nak dapat dan sebagainya, mohon maklumkan kepada mereka untuk ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu ramai yang kata jelas, alhamdulillah, terima kasih. Lalu ramai yang kata jelas, Kak Rodita dan juga yang lain, terima kasih. Lalu jom kita baca riwayat yang pertama yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Sahabat-sahabat boleh ambil kalau yang tak ada kitab daripada Telegram Kuliah Umar Aziz, dan mohon maklum bantu yang lain bahawa untuk ambil kitab di sana jika tidak ada kitab. Lalu semalam Imam Nawawi kita telah baca, telah membawakan 3 potong ayat untuk mensabitkan tajuk beliau ikhlas
Dan yang kedua, menghadirkan niat pada setiap amalan, setiap perkataan dan juga pada setiap keadaan. Hari ini adalah riwayat yang pertama yang beliau nukilkan dalam kitab beliau. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qart ibn Abdullah Qart bin Razah ibn Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu taala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Ini adalah riwayat yang pertama. Lalu terima kasih Mira, kemudian Princess Tengku Abdullah, Kak Kati Khairuddin, ramai yang kata jelas, terima kasih semua. Lalu riwayat yang pertama, lalu kita nampak di situ dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah gelaran yang mula-mula diguna pakai oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sekadar yang mana tambahan yang para ulama hadis nukilkan. Lalu gelaran Amirul Mukminin maksud pemimpin orang beriman. Yang mula-mula sekali menggunakan gelaran ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Bakar guna gelaran apa? Abu Bakar menggunakan gelaran Khalifatu Rasulillah, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Bakar wafat, pada permulaannya Umar bin Khattab menggunakan gelaran yang panjang, Khalifati Rasulillah, pengganti kepada penggantinya Rasulullah SAW. Maksudnya Umar adalah pengganti kepada Abu Bakar yang merupakan pengganti kepada Rasulullah. Sehinggalah ketika mana ada salah seorang memanggil khalifah dengan gelaran Amirul Mukminin, maka Umar bin Khattab menggunakan gelaran tersebut, dan bermula daripada beliaulah banyak khalifah selepas daripada itu mereka suka dengan gelaran Amirul Mukminin, yang mana mula-mula sekali mengguna pakainya adalah Umar bin Khattab. Tetapi daripada kalangan para sahabat yang mula-mula menggunakan gelaran tersebut adalah Abdullah bin Jahash radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Jahash, Nabi panggil dia dengan gelaran Amirul Mukminin ketika mana Nabi berikan kepadanya satu ekspedisi tentera. Maka gelaran itu daripada yang bukan khalifah, yang mula-mula guna adalah Abdullah bin Jahash, yang merupakan adik-beradik dengan Zainab binti Jahash. Abdullah bin Jahash radhiyallahu taala anhu. Rasanya kita pernah baca tentang Abdullah bin Jahash. Beliau adalah adik-beradik kepada Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anhu, dan juga suami dan juga suami kepada Zainab binti Khuzaimah yang juga Ummul Mukminin ketika mana beliau meninggal dunia. Maka ini berkenaan tentang Amirul Mukminin. Lalu di sini kata Imam Nawawi, daripada Amirul Mukminin Abu Hafs. Abu Hafs sebenarnya adalah nama dan juga gelaran untuk singa. Adalah nama dan gelaran untuk singa. Orang Arab memanggil singa dengan gelaran Abu Hafs. Lalu gelaran Abu Hafs ini adalah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Kannahu bihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Umar bin Khattab dengan gelaran Abu Hafs, yang mana terjemahannya adalah singa, kerana keberaniannya,
kerana syuja'ahnya dia, beraninya beliau. Maka ini adalah gelaran kunyah yang Nabi berikan kepada Umar bin Khattab, iaitu Abi Hafs. Kata penulis buku daripada Amirul Mukminin Abu Hafs, iaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Lalu Umar bin Khattab daripada Banu Adawi, yang mana Abu Bakar daripada Banu yang lain, Abu Jahal ataupun Khalid bin Al-Walid daripada Banu Makhzum, dan Nabi SAW daripada Banu Hashim. Lalu Umar bin Khattab daripada Banu Adawi, dan beliau bertemu dengan nasab Nabi SAW pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi SAW pada moyang Nabi yang bernama Ka'ab. Lalu Ka'ab bin Lu'ay, beliau bertemu dengan Nabi SAW pada nasab Ka'ab bin Lu'ay. Lalu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Lalu Ka'ab bin Lu'ay, salah seorang anak dia bernama Murrah, daripada situ jalur keturunan Nabi SAW. Ka'ab bin Lu'ay, salah seorang anak dia yang lain bernama Adi. Maka daripada situlah lahirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka daripada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala redha kepada beliau, Umar bin Khattab berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda. Apakah sabda Nabi SAW? Maka riwayat ini adalah riwayat yang sahih hanya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun ada juga riwayat daripada sahabat yang lain, tetapi ketika mana para ulama hadis menukilkan hadis yang terkenal ini, innamal a'malu binniyat, maka kebanyakan para ulama menukilkan daripada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu di sini disebut summal hadithul madhkur lam yurwa min tariqin sahih anhu sallallahu alaihi wasallam illa min hadith Umar wa in rawahu nahwa 20 sahabiyya. Walaupun ada lebih kurang 20 riwayat yang lain, 20 sanad yang lain, tetapi sanad yang paling sahih adalah sanad Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana dinukilkan dalam kitab ini oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka kata Umar bin Khattab, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Apakah sabda Nabi pada riwayat pertama kitab Riyadhus Salihin? Sabda Nabi SAW, innama, hanya senya, al-a'mal, semua amal perbuatan itu, bin niat, disertai dengan niat. Lalu ini adalah antara riwayat yang mana banyak dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalaulah kita baca syarahan-syarahan tentang innamal a'malu bin niat, maka sebenarnya ianya mengambil masa yang lama. Banyak detail yang para ulama bincangkan tentang riwayat innamal a'malu bin niat. Banyak detailnya. Sehingga ketika mana saya sendiri ketika mana belajar dengan guru kami Mufti Radhaul Haq, yang merupakan ilmuwan terkenal daripada South Africa, ketika mana kami belajar pada daurah hadis, maka perkataan dan juga riwayat ini pada waktu itu ambil masa seminggu untuk habis. Innama, hanya senya, al-a'mal, amalan itu bergantung kepada niat dan ianya disertai dengan niat. Lalu ada yang mengatakan amalan itu sahih berdasarkan niat. Maka itu yang merupakan antara pandangan mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, setiap amalan mesti disertai dengan niat. Ada juga antara makna innamal a'malu bin niat, bahawa sesungguhnya amalan itu akan sempurna dengan niat. Dan juga banyak perbincangan yang lain tentang innama itu maksudnya apa,
kenapa dibawakan al-a'mal, kenapa dibawakan perkataan an-niyat. Maka ini adalah perbincangan yang panjang lebar oleh ulama-ulama hadis, yang mana kita tak pergi detail, tetapi Imam Nawawi bawakan hadis ini untuk sabitkan tajuk yang beliau bawa, iaitu penting untuk ada ikhlas dan penting untuk menghadirkan niat pada setiap perbuatan dan juga perkataan. Kerana Nabi SAW bersabda, innama, hanya senya, semua amalan itu, semua perbuatan itu bin niat, menjadi sah, menjadi sah berdasar dan bergantungkan niat. Lalu kalaulah seseorang itu pada waktu itu dia buat amalan dengan niat ikhlas kerana Allah, amalan itu diterima. Kalaulah seseorang itu melakukan amalan dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk dan riak, maka pada waktu itu amalannya tertolak. Innamal a'malu binniyat, sabda Nabi SAW, hanya senya perbuatan itu dan amalan itu bergantung pada niat. Begitu juga pada alif lam yang ada pada perkataan al-a'mal. Maka pada waktu itu ada yang bincangkan alif lam ini adalah alif lam apa? Sama ada alif lam al-istighraq ataupun alif lam al-ahdu zihni. Ini semua perbincangan yang mana kita tidak kongsikan di sini, tetapi dibincangkan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis ini. Maka sabda Nabi SAW, innama, hanya senya, al-a'mal, segala dan setiap perbuatan itu bin niat, bergantung kepada niat. Lalu ini menjadi antara tajuk bab yang mana dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada awal bab, bahawa pentingnya untuk ikhlas kerana Allah, kerana semua amalan bergantung kepada niat. Pentingnya untuk menghadirkan niat kerana semua amalan bergantung kepada niat. Seterusnya sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabda Nabi SAW, dan hanya senya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahawa setiap amalan itu, apa yang seseorang itu dapat adalah bergantung kepada niat dia. Kalaulah ketika mana dia melakukan sesuatu amalan kerana Allah, pahalalah menjadi milik dia. Kalaulah pada waktu itu bukan kerana Allah, kerana makhluk, kerana riak dan sebagainya, maka pada waktu itu dia tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan pada waktu itu dia akan mendapat hukuman kerana dia melakukan amalan bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah maksud dia, dan hanya senya setiap orang itu hanya baginya apa yang telah menjadi niat dia. Kalaulah kerana Allah, maka pahala yang dia dapat. Kalaulah bukan kerana Allah, maka pada waktu itu dia tidak akan mendapat pahala. Maka ini sabda Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW menerangkan, memberikan contoh kepada kita tentang apakah maksud innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka sabda Nabi SAW, faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya itu adalah kepada Allah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berhijrah, Nabi berikan perumpamaan hijrah di sini, kerana hijrah adalah amalan yang luar biasa. Hijrah adalah amalan yang hebat. Hijrah adalah amalan yang pada waktu itu yang memerlukan pengorbanan. Lalu kalaulah hijrah sekalipun, dan hijrah itu dia buat bukan kerana Allah, maka pada waktu itu tetap ianya menjadi bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW berikan contoh hijrah, kerana hijrah pada waktu itu adalah amalan yang memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Nabi SAW berikan contoh hijrah, kerana hijrah pada waktu itu para sahabat memang telah lalui dan mereka telah lakukan. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, barang siapa yang pada waktu itu dia berhijrah, dan hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka sabda Nabi SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih,
maka hijrahnya itu adalah sememangnya kepada Allah dan Rasul. Maksudnya dia akan beroleh redha Allah, dia akan beroleh manfaat daripada hijrahnya. Maka Nabi SAW bersabda, kalaulah hijrah kerana Allah, maka pada waktu itu dia akan mendapat pahala, dia akan mendapat kebaikan, dan dia akan mendapat manfaat dan kemuliaan daripada hijrah, seolah-olah dia memang menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, walaupun hijrah itu adalah amalan yang hebat, walaupun pada waktu itu hijrah memerlukan pengorbanan yang besar, hijrah yang maksudkan di sini adalah meninggalkan satu tempat menuju ke satu tempat yang lain. Ini adalah maksud dia, mufaraqatul watan ila ghairihi. Ini yang dimaksudkan hijrah di sini. Walaupun setengah ulama mengambil pandangan bahawa kerana dah tidak ada lagi hijrah daripada Mekah menuju ke tempat lain, maka diambil maksud hijrah di sini adalah hijrah meninggalkan maksiat. Tetapi ketika mana Nabi SAW sabdakan hadis ini, maksudnya adalah meninggalkan suatu negeri, pergi ke negeri yang lain semata-mata kerana Allah, seperti mana para sahabat pada waktu itu meninggalkan Mekah menuju ke Madinah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalaulah amalan yang besar itu, amalan yang hebat itu dibuat kerana Allah, maka itu yang dia akan dapat, seolah-olah dia menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut bahawa orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul dia bakal mendapat pahala. Tapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat Allah dan Rasul, nak menunjukkan betapa hebatnya pengorbanan yang dia buat itu dan niat dia, maka hijrahnya diterima, pahala dia pasti dapat, bahkan lebih besar daripada itu, dia menuju kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sabda Nabi SAW, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Sabda Nabi SAW, dan barang siapa yang hijrahnya itu, walaupun pengorbanan luar biasa, meninggalkan suatu tempat menuju ke suatu tempat, namun kalaulah pada waktu itu hijrahnya itu adalah untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksudkan dalam hijrahnya, maka itu yang dia dapat. Dia tidak akan mendapat ganjaran dan pahala. Kalaulah hijrahnya itu adalah kerana harta, ataupun kalaulah hijrahnya itu adalah kerana wanita, maka sabda Nabi SAW, walaupun amalan itu besar pengorbanan dia, zahirnya luar biasa pengorbanannya, akan tetapi kerana niatnya, walaupun zahir amalan itu hebat, tapi kalaulah niatnya bukan kerana Allah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sabda Nabi SAW, maka dia sebenarnya berhijrah kepada apa yang dia niatkan, yang dia maksudkan. Maka pada waktu itu dia dapatlah wanita, sama ada dia dapat ataupun tidak, tapi dia tak dapat keredaan Allah dan juga mengikut Rasulullah. Lalu daripada sini banyak benda yang kita belajar. Lalu daripada sini antara pengajaran yang kita nampak, amalan itu besar ataupun kecil, ianya bukan bergantung kepada zahir amalan. Amalan itu besar ataupun kecil bergantung kepada niat. Sebab itu Imam Nawawi tegaskan mesti niat kerana Allah dan mesti menghadirkan niat pada setiap amalan, ucapan dan keadaan. Maka itu pengajaran pertama. Dan Nabi memberikan contoh seperti hijrah. Dan hijrah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hijrah itu adalah sesuatu pengorbanan yang hebat dan luar biasa. Tetapi kalaulah amalan yang luar biasa, pada waktu itu manusia tidak menjadikan ianya kerana Allah, tidak menjadikan ianya kerana Allah, maka pada waktu itu tetap ianya tidak mendapat apa-apa ganjaran dan pahala. Maka itu pengajaran yang pertama. Yang kedua yang kita dapat, seseorang yang melakukan sesuatu amalan kerana Allah,
maka dia bukan sekadar dapat pahala. Seperti mana yang Nabi sabdakan, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang melakukan sesuatu amalan ikhlas kerana Allah, dan ianya bukan senang, kadangkala diganggu dengan amalan-amalan yang lain. Namun orang yang mana pada waktu itu dia melakukan sesuatu amalan kerana Allah, maka sebenarnya Allah akan beri lebih daripada pahala. Allah akan beri lebih daripada pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pada waktu itu keredaannya. Allah akan berikan kepada waktu itu yang mana ganjaran-ganjaran yang lebih daripada pahala. Sebab itu Nabi SAW tidak sebut pahala di sini, tapi Nabi sebut fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan pengajaran yang ketiga yang kita dapat, walaupun seseorang itu buat amalan yang luar biasa, dia buat amalan yang luar biasa. Pada riwayat ini contoh yang diberikan adalah hijrah. Amalan yang luar biasa, amalan yang besar, amalan yang bukan semua manusia boleh buat. Hijrah yang mana pada waktu itu dia lakukan. Tetapi kalaulah hijrah itu bukan kerana Allah, apa jua niat dia, sebagai contoh kerana dunia ataupun kerana nak menikahi wanita, maka pada waktu itu amalan yang besar itu tidak layak untuk dia mendapat ganjaran. Bahkan dia hanya akan dapat apa yang dia niatkan. Maka inilah antara yang kita nampak daripada pengajaran-pengajaran, walaupun banyak lagi pengajaran-pengajaran yang lain yang ada pada riwayat ini. Kemudian ketika mana para ulama hadis menerangkan hadis ini, mereka menyebutkan bahawa hadis ini Nabi SAW sabdakan kerana ada sebab di situ. Antaranya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan dalam kitabnya At-Tawshih. Begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Tabrani menukilkan antara sebab Nabi SAW sabdakan ini kerana ada seorang lelaki yang ketika mana pada waktu itu dia nak mengahwini seorang wanita yang dikenali sebagai Ummu Qais. Dia nak mengahwini wanita itu. Maka wanita itu menjawab, kalau engkau nak kahwin dengan aku, engkau mesti hijrah, barulah engkau boleh berkahwin. Maka dia berhijrah dengan tujuan untuk mengahwini Ummu Qais. Sebab itu baginda Nabi SAW tegur. Namun kata para ulama hadis, tak diketahui dalam mana-mana riwayat tentang siapakah sahabat itu yang mana nak mengahwini Ummu Qais, sebab pada waktu itu nak menutup akan apa yang telah dia lakukan, nak menutupkan perbuatannya. Maka tak disebutkan dalam mana-mana riwayat siapakah sahabat tersebut, tetapi Nabi SAW bersabda disebabkan itu, seperti mana riwayat Imam At-Tabrani daripada Abdullah bin Mas'ud, dan juga riwayat Imam Jalaluddin As-Suyuti daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana sebab Nabi SAW sabdakan hadis ini adalah pada waktu itu kerana ada seorang lelaki yang dia nak mengahwini seorang wanita yang dikenali, bukan namanya pun, dikenali sebagai Ummu Qais. Maka dia berhijrah. Kerana itu maka Nabi SAW tegur, barang siapa yang berhijrah kerana Allah, maka dia mendapat Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun wanita, maka itulah yang dia akan perolehi dan dapat. Maka di sini kita nampak, kata Imam Nawawi, muttafaq, maksudnya disepakati riwayat ini kesahihannya oleh dua orang muhaddis. Siapakah beliau? Iaitu Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, diriwayatkan hadis yang sahih ini oleh dua orang imam ahli hadis yang terkenal, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lalu kalaulah kita tak pernah tahu nama Imam Bukhari, ini nama beliau. Siapakah nama beliau? Muhammad bin Ismail, itu nama beliau, Muhammad bin Ismail. Namun kalaulah nama penuh beliau Abu Abdullah, yang merupakan kunyahnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah
Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu nama beliau. Kita selalu sebut Bukhari. Apakah nama penuh beliau? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kata Imam Nawawi, dan diriwayatkan juga lazim disingkat dengan Bukhari sahaja, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapakah nama penuh Imam Muslim? Abul Husain Muslim bin Hajjaj, itu nama dia. Abul Husain kunyahnya. Muslim bin Hajjaj itu adalah nama dia. Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahumullahu ta'ala, yang disingkatkan dengan nama Muslim radhiyallahu anhuma dalam kedua kitab masing-masing. Yang kedua kitab itu adalah sesahih-sahih kitab hadis yang dikarang, yang mana ini adalah pengakuan dan pengiktirafan oleh Imam Nawawi kepada kitab Bukhari dan juga Muslim rahimahullahu ta'ala. Lalu hari ini kita belajar nama penuh Imam Bukhari dan Muslim. Siapakah nama penuh Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail rahimahumullahu ta'ala. Siapakah nama penuh Imam Muslim? Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala. Maka ini hadis yang pertama, dan dibawakan hadis ini oleh Imam Nawawi supaya tujuan kita belajar kitab ini apa. Lalu moga-moga tujuan kita belajar kitab ini seperti mana yang Nabi SAW sebutkan, ikhlas kerana Allah dan juga kerana Rasul, untuk mengetahui sunnah Nabi SAW. Moga Allah anugerahkan perkara tersebut. Lalu kebanyakan para ulama selalu membawakan riwayat ini dalam kitab masing-masing. Imam Bukhari, sebelum beliau masukkan tajuk tentang permulaan wahyu, beliau bawakan hadis innamal a'malu binniyat ini. Lalu sebenarnya ianya adalah hadis yang mana banyak dibawa oleh para ulama hadis pada permulaan kitab mereka, supaya pada waktu itu manusia dan setiap daripada kita mula belajar untuk ada ikhlas, mula belajar untuk menghadirkan niat pada setiap perbuatan kita, perkataan kita dan juga keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini kita berhenti, insya-Allah kita dapat belajar satu hadis ini pelan-pelan, insya-Allah. Esok kita akan belajar riwayat yang lain, hadis yang lain. Moga-moga bermanfaat, insya-Allah. Kita jumpa jam 8 pagi nanti dalam pertemuan Hayati Quran. Moga-moga adanya manfaat, moga-moga adanya kebaikan daripada pertemuan ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat yang bersama. Untuk yang kali pertama join, maka boleh join mohon join Telegram Kuliah Umar Aziz, dan kita kongsikan juga di Telegram Kuliah Umar Aziz PDF kitab Riyadhus Salihin. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa jam 8 pagi nanti dalam Hayati Quran.